Yang tak dapat buat susu anak ke tak apa. Okay, malam ni yang penting adalah you sediakan diri you sendiri. Diri you ready untuk nak buat apa ni malam ni? Untuk menceritakan, untuk plan, untuk chart perjalanan 2024 you. Sediakan pen dan juga buku. Jangan dengar saja sebab ni adalah tentang diri you malam ni. Okay. Siapa yang tak mute boleh mute Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekejap saya share slide. Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay. You all nampak tak slide yang saya share? Nampak Komen lah. Kalau tak nak komen suara. Nampak suara saya jelas tak? Ataupun line saya tak okey? Jelas. Jelas Alhamdulillah. Ingat kadang-kadang tanya tak jawab tu ingat suara tak dengar ke? Okey saya bersedia untuk memberi 100%. Saya harap anda semua juga bersedia untuk menerima 100% dan apply benda ni. Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada 200 orang yang hadir pada malam ni. Moga-moga 200 orang kita ni semua jaya malam ni. Okey. Kenapa Zura terkeluar? Okey. Saya nak lantik Ivy boleh jadi co-host? Saya kan Master? Untuk approve yang masuk. Sebab saya takut tengah saya buat kelas saya tak sedar siapa yang masuk. Boleh Master, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how to make 2024 your best year ever. Kelas ni sebenarnya pernah dibuat dah dulu. Kalau siapa yang hadir masa tu metamorfosis oleh saudara Afnan kita. Pernah kan Ivy, Ellie, masa Zura sendiri, Safarina. Dia sebenarnya satu resepi macam mana kita nak jadi orang better person from before. Okay? Saya nak tanya. Apa perasaan you sekarang? Apa emotion you? Apa your feeling this year? 2024 ni dah hari ke-15. Ada sebab saya buat 15 hari bulan baru saya buat. Saya yakin ada yang dah buat. Macam Kak Anah. Macam Kak Anah excited but not ready. Ellie tak ready lagi. Orang lain macam mana? Kak Anah dah buat kan? Kak Anah dah buat story ke? 2024 Kak Anah ada 10 lagi dah buat kan? Buat bulan Oktober tu. Tak dengar lah. Kenapa saya tak dengar? Dengar tak? Kak Anah dah buat? Dah buat dah Oktober itu lagi. Bagus. So, kelas ni adalah yang dah buat tak apa. Teruskan. Yang kalau yang dah buat tu tak masuk kelas pun tak apa sebab dia dah buat. Yang kelas malam ni untuk mereka yang belum buat. Untuk mereka yang buat ataupun mungkin halfway ataupun untuk mereka yang masih rasa macam alah tak semangat. Tak semangat lah tahun ni. Alah rasa macam down lah. Alah macam nak follow the flow. Ada tak siapa-siapa rasa macam tu? Ada tak yang masih membawa beban 2023? Rasa macam aku ni akan gagal selamanya ke? Contoh. Ada tak? Ada Kalau tak ada tak payah buat kelas lah. Okay, saya nak buat satu. Kenapa saya buat kelas ni? Excited to change. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Ada satu kata-kata daripada Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Ali ni adalah sahabat Rasulullah yang dia dijanjikan syurga. Okay. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Kalau kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita orang beruntung. Kalau kita tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah kita orang beruntung. Barang siapa hari ini dengan hari kemarin, barang siapa yang sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang rugi. Sama tu dah kira rugi. Okay. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Saidina Ali bin Abi Talib. So, malam ni saya nak tanya, kita kena decide ni. Siapa yang nak jadi orang beruntung, komen 1. Ini sangat penting tau. Bila you type, dia akan trigger your subconscious mind. Siapa nak jadi orang beruntung, type 1. Siapa yang nak jadi orang yang sama je macam tahun lepas, type 2. Siapa yang nak jadi orang terlaknat, type 3. Cuba type. This one bukan janji pada saya tapi janji pada diri you sendiri. Okay, Alhamdulillah.
1. Lagi 1. Kan? Tu. Lagi baru berapa orang macam ni? Malam ni ramai ni, 230 orang. Okay, 1. Alhamdulillah. Tanya pada diri sendiri. Sebab mungkin ada di antara kita yang tak buat apa-apa lagi tahun ni untuk bisnes. Yang masa closing hari tu mungkin rasa macam, alah downnya bonus sikit. Mungkin downnya bonus sikit. Tapi 15 hari bulan dia masih tak buat apa-apa. Kan? Dan hari ini dia decide untuk jadi orang yang lebih baik daripada tahun lepas. Itu satu permulaan yang sangat bagus. Okey. Saya nak tanya sebelum kita masuk kelas kan. Okey. Sebelum you all masuk kelas, apa perkataan-perkataan ataupun fikiran-fikiran ataupun emosi-emosi yang selalu ada dalam minda you? Okey. Adakah negatif dan positif setiap hari? Boleh tak jawab? Aku tak pandai lah. Aku kurang yakin lah. Aku tak boleh lah. Ada tak? Ataupun saya sentiasa bersemangat. Saya sentiasa... Cik Faizal mana ni? Saya sentiasa positif. Ada tak? Saya nak buat satu... dia panggil apa? Eksperimen. You all cuba angkat tangan buat macam ni. Jari. Cuba macam tu. Okey, gerak-gerakkan. Gerak-gerakkan. Bukan baby shark tau. Okey, gerak-gerakkan. Cuba sekarang. Okey, rasanya biasa kan? Cuba sekarang sebut perkataan-perkataan negatif. Aku tak cantik lah. Sekejap. Cikgu Faizal ni lah. Bodoh lah. Teruknya aku. Rasa macam mana? Rasa berat tak? Cuba cakap benda-benda negatif. Rasa berat tak? Teruknya. Down lah. Rasa berat tak? Umairah rasa berat tak? Okey, cuba sekarang ni. Saya tak nak panggil ramai orang sebab tak semua buka video. Cuba sekarang ni sebut benda-benda positif. Cantiknya aku. Dia cakap. Manisnya senyuman tu. Dengan ikhlas. Ya Allah, happynya. Ya Allah, terima kasih bagi potensi yang hebat untuk diriku. Perasan tak? Siapa yang buat? Cuba komen. Bila kita sebut perkataan positif, dia licin. You all buat. You all akan rasa. Bila sebut negatif, dia akan rasa kesat. Betul Masa Zura. Bila sebut ayat positif, dia rasa licin. Sebab apa? Bila kita sebut negatif, inilah perkataan-perkataan apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu akan, badan kita akan bawa benda yang sama. Kalau hari-hari kita kata, kan? Betul. Bila negatif, bila positif, licin lancar. Betul. Dapat rasakan. Walaupun sesimpel-simpel benda. Kan? Cuba kata, ya Allah, happynya. Ya Allah, syoknya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, cantiknya aku. Ya Allah, hebatnya. Sebut positif-positif, dia akan rasa licin. Macam itulah juga badan kita. Cuba bayangkan, kalau daripada tahun lepas, kita duk kata kat diri kita, tak pandai lah. Bila master kata, buat target lah, tak dapat capai lah. Badan you menerima emosi tu. Kenapa kesat? Otot-otot you start menegang. Otot-otot start menegang, badan you akan rembaskan kortisol. Kortisol ni hormon apa? Hormon stres. Lepas tu mulalah sakit-sakit sendi, sakit-sakit badan. Faham tak? Benda tu nampak simple. Nampak macam selamanya aku duk cakap negatif kan? Alah downnya, alah tak semangatnya, alah 2024 ni. Diorang boleh lah, aku tak boleh. Benda tu efek bukan ke orang lain tapi dekat diri sendiri. So nak berubah tak? Cuba komen. Siapa nak cuba komen nak berubah? Nak berubah tak 2024 ni? Masih belum terlambat. Baru awal tahun ni. Sebab kelas malam ni adalah macam mana nak berubah. Macam mana nak jadikan 2024 ni the best year ever. Katakan you hidup, saya 40, lupa dah umur. 43 tahun. Tahun ni saya nak jadikan tahun yang terbaik. Dalam 43 tahun yang saya hidup. Gitu. Nak berubah. Zura 48 Okay, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan kelas ni, saya nak you all tulis dekat buku you apa niat you masuk kelas ni.
Kalaulah ada di antara kita yang masuk kelas sebab Master Laila suruh, Master Zura suruh, Master, apa Master yang ada lagi nak tengok sikit? Master Ira suruh ke? Master Afnia ada, Master Maria suruh ke? No, it's not for your master, it's for you. Okay, tulis niat. Mungkin niat you nak jadi lebih baik 2024. Nak capai sesuatu yang signifikan dalam bisnes. Tulis 3 niat you masuk kelas ni. So, lepas kelas ni you akan dapat jawapan adakah you dapat 3 niat you ni. Dapat tak? Saya bagi masa setengah minit untuk you tulis niat you. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan niat. Kalau siapa yang tak ada niat lagi, baca selawat. Ya Allah, apa niatku malam ni? Ya Allah, apalah matlamat aku malam ni? Ya Allah, aku nak jadi lebih baik. Ya Allah, bantu aku. Moga-moga Allah beri jalan lepas ni. Okay, boleh tulis ni masing-masing. Saya minum air sekejap. Dah? Okay, semua dah ada kan pen dan buku? Pen dan buku adalah senjata you malam ni. Dan hero, senjata tak guna kalau tak ada hero. Hero adalah diri you sendiri. Kalaulah senjata tu hebat, tapi hero-nya tak semangat, tak guna juga. Kalau hero-nya lembek, tak guna juga. So, you sendiri kena bersemangat dengan senjata yang you ada. Okay, kita mulakan kelas malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebenarnya ada 10 step untuk capai 2024, how to make 2024 the best year ever. Okay. Yang pertama adalah decide. Macam tadi sebenarnya you dah decide untuk jadi orang beruntung. Tahniah pada diri sendiri. Ucap tahniah. Tahniah Laila sebab dah decide nak jadi orang yang beruntung. Maksudnya you nak jadi orang yang lebih baik pada tahun 2024 ni. Kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya, saya boleh jawab terus. Okay. Pertama, decide. You kena ambil decision. Contoh macam kita nak pergi satu tempat, kan kita nak pergi, saya daripada Selangor, saya nak pergi Johor. Saya kena decide nak pergi ke tak nak pergi. Jangan nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. So bila you decide untuk jadi 2024 ni, the best year ever, you kena decide lah nak ke tak nak. Okay. Sekarang decide, jika masa dan wang bukan halangan, apa yang you nak experience. Contoh, kalau dari segi bisnes, you nak jadi apa? You nak rank up ke master coordinator. Katakan sekarang you dah coordinator, you dah nak rank up master coordinator. Ataupun you nak income berapa. Kalau you ada kebebasan wang dan masa, adakah you akan buat kerja you sekarang? Katakan you kerja apa? Kalau lah, katakan you seorang cikgu. Seorang cikgu kan. Kalau you ada kebebasan wang, duit ada, masa ada, you nak buat tak? You nak jadi cikgu tak? Nak, sebab passion. Okay. It's a good choice. Tapi katakan, kerja you bukan yang you minat. Contohnya ada orang stres dengan kerja. Dia kerja asyik kena bully dengan bos, asyik kena bully dengan kawan-kawan di office. So dia sebenarnya dia tak nak kerja. Kalau dia ada kebebasan wang, dia ada kebebasan masa, dia nak resign. Kan? So, you kena decide. Kalau you ada kebebasan wang dan masa, adakah you akan buat kerja sekarang? Jawab dulu. Yes or no? Kalau yes, okay. Kalau no, if not, you have to change. You kena berubah dengan lebih hebat lagi 2024 ni. Okay. Jika you enjoy, katakan you buat bisnes Shaklee. You happy dah dengan bisnes Shaklee. You passion dah. You ada dah passion. Nak bantu orang. Nak bantu orang sihat, bantu orang buat duit. You seronok dah. Tapi adakah you puas hati dengan pencapaian sekarang? Kan? Asyik 1,200 tak naik-naik. Asyik 300 tak naik-naik. Adakah you puas hati? Ataupun asyik supervisor je. Tak ada lagi leader di bawah you. You puas hati tak? Jawab. You tulis kat buku you. Kalaulah jawapan you no, you have to change. Nak tak nak, you kena decide untuk berubah. Okay? Siapa nak tanya-tanya? Saya go through. Sebab dia ada dalam 20 pages.
takut tak sempat. Tapi kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya, saya boleh terus jawab. Jangan rasa malu nak tanya, tak ada soalan yang salah. Okay. Decide clearly how is your perfect year will look like. You kena decide. 2024, macam mana you nak jadi? Okay. Contohnya macam BLNC tahun ni, kan? BLNC tahun ni master-master, ramai yang dapat ramai yang dapat naik pentas untuk $1 million earner, kan? So, you decide. Mungkin tahun depan, you nak jadi salah seorang yang naik pentas misalnya. Okay. Rewrite your own story. Story ni you kena tulis. Kan selalu kita tulis diary tu benda yang dah lepas. Kan? Story ni adalah kita tulis seolah-olah benda tu dah jadi. Okay. Faham tak? Okay, 8 aspek untuk kita fokus. Kenapa 8 aspek? Dia ada 8 aspek. Saya sebut dulu. Yang pertama, spiritual, kerohanian. Yang kedua adalah relationship. Yang ketiga adalah health. Yang keempat adalah financial. Kelima, career. 6, personal development. 7, fun and recreation. Yang ke-8 adalah physical environment. Kenapa 8 aspek? Sedar tak sedar, setengah orang, kebanyakan orang, dia fokus pada 1 dan 2 je. Kalau tak percaya, cuba tanya Azam. Azam tahun baru nak apa? Azam tahun baru nak kurus. Kurus jatuh dekat health. Takkan health saja, kan? Ataupun Azam tahun baru nak naik, nak dapat income 5 angka. So, yang benda lain yang sangat penting, macam contohnya spiritual, relationship, family, kadang-kadang tertinggal. Ada orang yang dapat capai kekayaan, kejayaan dari segi wang ringgit, tapi bercerai-berai. Faham tak apa nak saya sampaikan? Supaya kita boleh balance. Ada orang yang pulun sangat bisnes, tengok handphone sampai tak lepas-lepas, sampai dia terabai pelajaran anak-anak. Nampak tak? Kita ni, mostly 99%, 95 to 99% adalah ibu, isteri, and business owner Shakely. So, kita kena balance. Kita tak nak bisnes ni menjadi fitnah. So, kita kena ada ke-8-8 ni. Okay. Yang pertama adalah spiritual. Macam mana hubungan kita dengan Allah. How you connect with your pencipta, dan how you connect with yourself. Kan? Kualiti solat kita, zikir kita, tilawah Al-Quran kita, tahajud kita, sedekah kita. Kita kena decide 2024 ni aku nak macam mana. Cukuplah 2023. Cukuplah 2023 tu aku malas nak bangun tahajud. 2024 ni aku kena bangun tahajud. Kalau tak tiap-tiap hari pun seminggu 2 kali, seminggu 3 kali macam tu. We have to decide. You have to decide yourself. You nak macam mana? You nak baca Quran sehari 1 muka. You nak selawat 1000 kali sehari. Nanti saya tunjuk contoh macam mana nak buat story. Mungkin ada yang macam blur-blur. Siapa yang dah pernah buat? Okay, no problem. Okay, relationship. Part kedua, relationship. Bagaimana hubungan dengan family, pasangan, anak-anak dan adik-beradik. Okay, adakah kita nak jadi seorang ibu yang pemarah, suka melenting dan sebagainya? Kita yang decide. Adakah kita nak jadi ibu yang tegas tapi cool? Kita yang decide. Nanti kita akan tulis story. Okay, bagaimana hubungan you dengan masyarakat, dengan jiran, tim, orang sekeliling? Okay, next adalah health. If 2024 is the best year ever, how is your health? Your body, your diet, your berat badan, fat percentage, biological age. Adakah masih nak ulang je azam? Siapa yang azam tiap tahun nak kurus, tak kurus-kurus. Stop lah. Kita buat health punya target untuk tahun ni. Untuk berat badan, so next year dah benda lain yang kita target. Okay. Contohnya health. Nak berat badan 53 kg. Aktif, boleh jogging 5 km tanpa semput. Contoh. Dengan bersemangat dan sebagainya. You decide. You nak macam mana. Okay. Ada satu video TikTok tu dia kata apa? Macam mana lawak dia? Dia kata tiap-tiap tahun pun diet, niat nak diet kan 2024. Siapa yang tak kurus tak payahlah masuk 2024. Contoh macam tu. Kita asyik ulang target yang sama. Azam yang sama. Tak gerak-gerak kan. Okay. Workout berapa kali seminggu, workout apa, jogging di mana, ni you decide. You boleh buat story nanti. Alhamdulillah setiap pagi saya akan jogging 20 minit.
di sekitar. Yang tu story yang you akan buat. Okay. Financial. What your account look like. Berapa investment, berapa saving, berapa zakat dan berapa sedekah. Alhamdulillah setiap pagi aku bagi sedekah subuh. Berapa? Tak kisah walaupun RM1, RM3, RM5, RM7, tak kisah. Okay. Okay, clear? Ada siapa-siapa nak tanya tau? Okay, career. How is your career? Business masuk kat sini. How is your business? Effective rank ke? Effective ke? Rank apa? Income berapa? You decide. You buat story. Business platform. You nak fokus on what? Okay. Kenapa saya letak business platform ni? Sebab untuk untuk kita, business platform, contohnya social media kan. Kita, itu dah adalah kedai kita. Kedai, bila nak berniaga kena buat kedai. Sorry je. Macam saya decide untuk tahun ni untuk lebih fokus pada TikTok dan juga untuk YouTube. Alhamdulillah. Hari ni PM masuk dekat TikTok 10 PM. Baru start. Lepas masuk kelas Master Yani hari tu, you all masuk kelas Master Yani tak? You all buatlah ilmu yang Master Yani cerita tu. Memang berkesan. So, start masuk hari ni rasanya, ni pun masih masuk lagi. Masih masuk lagi PM pasal Herblex. Tengok, Laila saya jumpa nombor di TikTok nak tanya pasal usus, ubat bersih usus. So, you all buatlah ilmu yang Master Yani tu. Minta balik dengan Master, link, belajar balik, buat balik bersungguh-sungguh insyaAllah. Sebab sekarang ni memang tengah trending di TikTok. So, jangan ketinggalan. Kita kena start engine. So, Alhamdulillah juga masuk sales daripada YouTube. Maksudnya saya kena fokus. Sebab saya tahu kekuatan saya suara. Saya kena buat dekat YouTube juga. So, you decide. You nak fokus on what? Jangan sampai akhir tahun nanti tak tahu nak fokus on apa. Okay, personal development. Skill apa you nak develop? Berapa kelas you nak hadir? Kelas apa you nak hadir? Berapa buku you nak baca? Buku apa? So, mungkin you boleh bahagi kelas bisnes. Kelas bisnes masuk yang upline buat. Upline dah banyak buat kelas. Upline master ni, Master Ainul, Master Tira, Master Zura, pergi merata-rata kelas. Kan? Master, saya nampak Master Ainul, Atira pun banyak pergi kelas. So, diorang ni akan bagi ilmu dekat you. Macam, I pergi kelas ni, I bagi ilmu dekat you. Ilmu bisnes, okey. Mungkin ada ilmu-ilmu lain you rasa boleh memberi manfaat you. Contoh bagi. Contohnya macam mana nak manage time. Ataupun macam mana nak, tak kisahlah, macam mana nak tulis e-book misalnya. You nak tulis e-book, yang mana benda tu adalah additional ilmu yang boleh majukan diri you, majukan bisnes you. Okay. Ataupun nak masuk kelas agama, kelas spiritual, nak masuk kelas tauhid. So you tulis, you decide kelas apa yang you nak masuk. Macam saya lebih kepada, saya pergi kelas hipnoterapi. Saya pergi kepada kelas coaching. Bukan saja-saja, tapi sebab nak memberi pada tim. Okay, berapa buku nak baca? Buku apa nak baca? So you decide. Okay, yang ketujuh adalah fun and recreation. Nak pergi jalan ke mana? Ke Kerapan dengan siapa? Mungkin ada yang boleh masuk juga nak pergi umrah dengan family. So nanti you bolehlah buat story. Alhamdulillah bila sujud di Raudah ni, rasa syukur sangat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nanti saya ajar macam mana nak buat story tu bagi ada feeling sekali. Okay, nak spend happy time dengan siapa? Contohnya every week pergi mengopi dengan your best friend ataupun team you, tak kisah. So you decide, you boleh tulis story. Okay, physical environment, siapa circle you? Apa keadaan mereka? Orang sekeliling siapa? Mungkin dari segi bisnes, circle bisnes kita. So bila buat usrah ataupun buat bulatan bahagia, join sekali. Bila buat kelas terus join, tu adalah circle you. Jangan, sebab kita macam ni tau, kita akan bersama semangat kita, mindset kita, bukan harga diri. Level diri kita, value diri kita akan bertambah bila kita bersama circle yang betul. Kalau circle-circle kita tak betul, kita akan rosakkan diri kita sendiri. Kan? 3
3 benda kalau kata nak berjaya, yang paling asas adalah ilmu. Macam saya sebut sebelum ni, ilmu. Yang kedua adalah ada mentor. Yang ketiga ada circle yang betul. Kalau circle kita tak okey, circle yang selalu mengumpat, circle yang selalu bergosip, circle yang selalu negatif, duk kutuk bos misalnya, kita akan down. So kalau kata orang kerja persekitaran you toksik, you carilah circle yang positif. Circle business you memang circle positif, insya-Allah. Okay. Kenapa 8 aspek? Sebab ramai antara kita, macam yang ni ulangan lah, macam antara kita target untuk financial dan career saja. End up aspek lain hancur, relationship tak bagus, spiritual tak bagus, kesihatan terabai. Itu sebab kita kena decide 8 aspek di atas supaya kita balance. Okay. Nak belajar tak macam mana nak buat story? Cuba komen sikit ke dah okey. Kalau dah okey, saya tak pergilah dekat macam mana nak tulis story untuk diri you, untuk benda tu jadi macam okay, good. Okay. Contoh ni story. Okay. Ni contoh. Kan tadi ada 8 aspek, ni salah satu aspek. Okay. You tengok ada nota VAK. You kena, story ni, dia kena ada, ni saya belajar dalam NLP lah. Story you, dia kena ada unsur VAK. Visualize, audio, pendengaran, visualize apa yang you nampak. Audio, telinga, kinestetik tu rasa. Rasa ataupun perasaan. Alhamdulillah aku effective coordinator sekarang dengan income 6,000 sebulan. Happy sungguh. Nampak tak? Dia nampak 6,000 mungkin dekat dashboard dia. Happy sungguh tu apa? Kinestetik, rasa. Cita-cita aku tercapai. Alhamdulillah Pak Lidia aku turut bangkit semula bermula Januari yang lepas. Aku lead tim aku. Aku ajak mereka fokus di TikTok. Ni contoh story yang you kena buat. You kena buat sekarang. Seolah-olah benda tu dah jadi. Setiap hari kami buat 3 konten dan kami konsisten. Bermula dari situlah sale masuk menderu. Tak cukup tangan membalas jadinya. Happy tak bila baca? Apa perasaan you? Apa perasaan you bila tulis ini? Cuba bayangkan you tulis cerita you. Master Laila pun asyik menyebut nama aku masa kelas. Ini apa audio? Nampak tak? Dengar. Master Laila pun asyik menyebut nama aku masa kelas. Syukur aku buat sungguh-sungguh apa yang beliau suruh buat masa kelas Januari hari tu. Januari sekarang kan? So, you bayangkan benda ni you tulis bulan 12 nanti. Ataupun bulan 6 nanti. Kini setiap hari rutin harianku memang aku jaga. Selesai saja urusan anak-anak ke sekolah, aku jaga database. Aku jaga leader. Aku mengorak langkah untuk next rank. Faham tak? Nampak tak? Faham tak? Cuba komen. Faham ke tak faham? Tak faham lagi. Saya buat satu je lah. Nanti kelas kita tak habis malam ni sampai esok. Faham? Okey. Nampak tak? You pun boleh buat. So tadi ada 8 aspek kan? You boleh mula-mula you buat point dulu. Career apa yang nak capai? Okey. Nak capai coordinator. Bonus. Kalau coordinator bonus 3,000 hingga 6,000. Kena tahulah sale berapa leader. Ni ciri-ciri yang kena tahu. Jangan dia tanya koordinator, leader berapa seorang. Tak boleh lah. Kalau tak tahu, tanya master you. Okay. Apa action you? Sekejap I nak baca komen. Faham? Nampak tak? You dah boleh buat cerita. Okay. Spiritual. Ni contoh. Ni saya tak sempat buat habis contoh. Okay. Alhamdulillah setiap hari aku bangun saat 4:30 pagi. Dengan rasa penuh semangat. Dan benda ni you kena baca selalu sampai you hafal. Dapat fokus 1 jam di atas sejadah. Selesaikan tahajud, solat hajat selawat 1000 kali. Surah Yasin sebelum anak-anak bangun begitu bermakna bagiku. Alhamdulillah. You cuba bayangkan, you dah capai benda ni. Macam mana you rasa? Penuh kesyukuran. Surah untuk sendiri-sendiri. Cerita yang dah ditulis. Seolah-olah benda tu seolah-olah ditulis hujung tahun ni. 2024, end of 2024. Saya subuh syok sangat dapat selesai 20 minit. Cool down, dah selesai aku sempat update status WhatsApp, story di IG, Facebook, dah bagi semangat pada tim. Okay, walaupun benda ni adalah spiritual, boleh je you nak masuk bisnes sikit. Tapi fokus you 80% untuk spiritual. Faham tak? Alhamdulillah aku selesai hafal 9 surah yang target. Jadi 30 minit setiap kali selepas duha, aku revise. Okay, contohnya macam tahun lepas ni, alhamdulillah saya dapat hafal 9 surah yang saya target. So, saya refresh tahun ni.
So benda tu kena tulis siap-siap apa yang you nak. Seolah-olah kita dah capai. You all benda ni menjadi, I pernah buat. Sebab apa menjadi? Kalau dalam ilmu subconscious mind, kan saya banyak belajar. Bukan saya banyak lah, saya ada belajar pasal hipnoterapi, subconscious mind. Subconscious mind, dia tidak tahu benda tu direka atau betul. Bila kita dah buat seolah-olah menjadi, emotion kita dah sampai, insya-Allah menjadi. Okay, faham? Faham tak story ni macam mana? Faham kan? Kalau komen, saya bagi 2 contoh je. Lepas ni you all boleh buat story you. Nak dapat 5K patut. Jangan tamak. Jangan tamak. Okay, jangan ragu-ragu minta. Okay. Baru je anak saya komen tadi. Kan saya cakap. Anak nombor 3 saya komen. Saya cakap, Alhamdulillah hari ni saya dah ada dah benda tu dalam hati. Tapi saja kan manusia ni kan, dia ada sifat tamak tu. Ramai orang WhatsApp saya, PM saya sebab video saya viral di TikTok pasal Herbalife. Saya kata, Ihsan ramailah, saya tak cakap kat Ihsan, saya cakap husband, abang ramailah PM, masuk PM dekat TikTok tapi Herbalife. Lepas ni nak buat recipe dengan Vivix lah, dia kata macam tu. Buat recipe dengan Vivix kan, high UV. Anak saya cakap, ibu syukur, jangan tamak. Kan? Ellie bila dah dapat 5,000 tu, bukan rugi sebab dah minta 50,000. Ia adalah satu pembuktian, so you boleh buat. You dah pernah capai yang tu, insya-Allah you boleh capai yang lebih hebat lagi. Allah akan izinkan. Okay. Nombor 2, tadi baru decide. Dah berapa minit? 9:45 dah. Okay, saya pergi cepat-cepat. Decide clearly what kind of person you become. How you smile, how you talk, how you dress, how you walk, see it clearly. You dah ada nampak. Okay. Bayangkan diri you end of 2024 ni macam mana. Okay. Macam mana you jalan, macam mana you bercakap, masih menunduk, tak yakin diri atau macam mana. Buat 90 hari. Okay. You dah start kena buat. Kena ada, kita ada thought pattern atau belief system. 30 hari, kita remove thought pattern yang lama. Okay. 60 hari dah nampak result dekat diri sendiri, 90 hari kita akan bagi impact pada orang lain. Baru kita boleh bagi manfaat pada orang lain. So, ianya bermula daripada diri sendiri. Buat bukan sebab you nak show off dekat master you, yang nak show off kat orang lain, tapi buat untuk kebahagiaan diri you. Okay, modeling. Yang ketiga modeling, cari seseorang yang dah capai dan ada life story macam you nak experience. Jadikan role model. Boleh jadi seorang, boleh jadi 2-3 orang, tak kisah. Mungkin yang pertama contoh master you. Tak kisahlah master Zura, contoh lagi siapa, master Ainun ke master Tira. Okay, yang tu role model dalam bisnes Shaklee. You nak jadi macam diorang. Orang yang sentiasa bersemangat, cakap pun dah beri semangat. Daripada negative thought, you boleh ubah jadi positive thought. Okay, yang tu dalam bisnes. Okay, dalam orang yang contoh lagi, dalam berpakaian, nak jadi orang macam mana. Dalam bercakap, you nak suka nak cakap macam mana. Contohnya, you nak cakap yang bila bercakap tak menyakitkan hati. Bila cakap ajak bisnes, setengah orang kan, bila cakap ajak bisnes, orang lari ke bisnes lain. Sebab mengutuk, mendownkan bisnes lain. Tak nak jadi macam tu kan. So, nak cakap macam mana? Macam mana Ustazah Asma ke contoh. Contoh, saya bagi contoh. Nak jadi macam mana? Boleh nak decode orang yang bukan Muslim pun boleh. Contohnya, bila beri semangat, semangat. Contohnya. Okay, decode the person, model every single thing. Cara cakap, cara angkat tangan, cara dia impact the world, tiru sebiji-sebiji. Selalu tengok video dia. Spend much time and energy with the role model every day. Mungkin kalau yang dekat tu boleh lagi jumpa kan. Dia jumpa masa Zura tiap bulan. Pergi kelas misalnya. Tapi kalau kata orang yang jauh tu, kalau contohnya, you nak decode Profesor Muhaya contoh. So, takkan nak jumpa dia. So, tengok video-video dia. Cara-cara dia berpesan-pesan, cara dia memberi semangat. So, you kena model. Okay. Model lah 2-3 orang yang you suka. Contoh lagi, boleh juga. You perempuan tapi you nak decode. You nak model ustaz lelaki. Ustaz lelaki lah. Tokoh lelaki. Contohnya, Ustaz Bahrul. Macam mana dia menulis menyentuh hati orang. Ataupun siapa-siapalah yang you nak decode, you boleh, you decide. Okay.
spend much time and energy with the role model. Sama ada kalau dekat pergi ikut dia, belajar dengan dia, offer nak tolong dia, atau kalau model tu bukan depan you, belajar cara live, video live, YouTube, buku, spend time. Macam saya cakap tadi, 30 hari start absorb, 60 hari start dapat result dekat diri, 90 hari start dapat result impact untuk orang sekeliling. Success always leave clues, success always have recipe. Pernah tak kita tak pandai nak masak dulu-dulu, kita ambil resepi tu, ada step by step, bila kita buat jadi. Walaupun tak jadi 100% tapi jadi, ada rasa. Contoh kan, masa mula-mula belajar dulu. Contoh belajar buat nasi ayam. Kan? First time, you ingat tak? You belajar buat apa, masak apa. First time buat laksa misalnya. Kalau you ikut resepi yang betul, step by step insyaAllah jadi. Kalau tak 100% pun, 70-80% insyaAllah menjadi. Macam itulah juga kejayaan. Kalau you follow betul-betul, contohnya leader you cakap, okay buat target. Buat ni, buat ni, buat ni. Apa tu? PM orang, insyaAllah menjadi. Kalau lah tidak menjadi pada bulan tu, insyaAllah ke depan akan menjadi. Okay. Positive circle. Be in circle you want to be for 90 days. Pilih circle yang bagus dan positif. And contohnya, circle business. You ada kan WhatsApp business, leader-leader. Tapi jangan duduk saja. You kena aktif. You kena aktif, kena bersuara. Mungkin ada hari, semua orang tak semangat, you bagi semangat. You kongsi semangat. Semangat tu, macam ni tahu kenapa kena ada circle. Bila kita tak semangat, orang lain tolong angkat kita. Bila orang lain tak semangat, kita tolong angkat orang lain. Dan circle ni berpesan-pesan kepada kebaikan. Jangan you duduk, menumpang, you tak beri apa-apa. Lepas tu komplain. Dalam group WhatsApp saya, dalam apa tu, customer downline saya tak respon lah. Tanya diri sendiri, you respon tak dekat group upline? For sure lah, for sure kebanyakan kalau kata downline dia tak respon, dia sendiri pun malas nak respon dekat group upline dia. Okay. So learn, yang kelima adalah learn and study. Baca buku, bacalah dekat mana-mana pun. Apa tu? Ciri-ciri orang berjaya, resepi dia memang kena baca buku. Kat sini keyword dia ilmu. So dengar audio mungkin you tak sempat nak baca buku. Sebab you drive pergi kerja sejam setengah, balik sejam setengah, balik dah kena tengok anak, tak sempat nak baca buku. Dengar audio. Turn your car into a classroom. Okay. Mungkin setengah jam pertama, selawat ke apa. Okay. Setengah jam seterusnya, ada ilmu yang you belajar. You kena cari podcast ke radio ni kurang membantu kecuali adalah session dia kan. Okay, join kelas. Kelas yang upline buat, join kelas-kelas yang menambah ilmu you, skill you, tak kisahlah hard, soft skill ke, hard skill ke boleh masuk. Dan tonton video YouTube boleh. So video-video recording, cuba korek balik dalam jutawan tu ataupun dalam grup Facebook, pasti ada. Mungkin you pernah dengar tapi dengar sekali lagi, ilmu tu refresh. Ilmu tu energy, bila you dapat insyaAllah diri you akan ada improvement. Okay, improve new skill. Okay, decide 5 skill you want to have to be the person you want to be. Contoh, you nak skill apa? Macam saya kan. Tapi you bolehlah ada skill you sendiri. Contoh saya nak buat untuk, tahun ni saya nak fokus untuk hipnoterapi. Sebab saya rasa ada tim saya yang memerlukan. So, contoh satu skill. Skill yang kedua, apa dia? Skill yang ketiga apa? Decide 5 skill. Contoh yang skill yang you boleh buat untuk orang bisnes ni, skill edit video. Belajarlah. Dengan master you, macam master Tira pandai edit video. 5 skill untuk close sale. Skill untuk close sale. Skill untuk macam kata awal hujung tahun lepas kita dah macam skill untuk TikTok tu one of the skill. Apa yang you kena buat sekarang, you Lab pun ada buat kelas kan. Skill untuk buat marketing dekat TikTok, apply benda tu. Okay, start finding cikgu, guru yang ajar perkara tu. Mungkin guru tu adalah upline you sendiri. Mungkin juga bukan. Mungkin you nak belajar skill untuk tadabbur Al-Quran contohnya. You belajar, you start finding cikgu. Alhamdulillah saya dah decide untuk 5 ilmu yang saya nak fokus. Saya dah cari pun dekat mana saya nak belajar, skill apa saya nak develop, semua-semua tu. Okay. Setiap orang skill dia berbeza. Mungkin editing video saya dah ada sedikit ilmu. Saya dah tak perlu dah untuk belajar
terlalu banyak untuk skill editing video. Anda dah ke tak? Kalau belum, kalau kata newbie baru nak belajar bisnes, you kena belajar. Contoh. So, bukan you tanya, master belajar ilmu apa, saya nak follow semua. Tak perlu. Okay. Jangan, dan satu lagi, jangan masuk terlalu banyak kelas sampai you lost. Sorry sekejap nak batuk. Ada download saya, masuk terlalu banyak kelas sampailah sekali bisnes dia terabai. Dia belajar tapi tak apply. Faham tak? So, yang penting sekarang ni ada skill, ada ilmu dan terus you apply. Dengar terus apply, Ataupun masa dengar tu, terus aku nak buat apa? Lepas aku pandai benda ni, aku nak buat apa contohnya. Alright. Tapi untunglah bila berada dalam business circle business you, you dapat ilmu daripada upline secara percuma. Sepatutnya upline kena charge. Contoh, banyak sangat ilmu jadi blur nak buat apa tutup, tak ada buat apa-apa. Itu masalah. So, bila ada ilmu tu, you decide. You nak dengan ilmu tu apa yang you boleh apply terus. Sebab ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Gitulah. Okay, sekejap. Okay. Faham tak? So, jangan semua nak belajar 50 ilmu, tak. You just ambil 5 skill yang you nak improve, yang dan you buat. Kakak ibu ada kelas. Okay. Install and uninstall. Install new habit, uninstall old bad habit. So, macam mana nak listkan bad habit yang you nak buat? You nak buang. Contohnya, sikap bertangguh. Apa lagi? Bad habit lah. Cuba list tak? Skill rajin . Kadang-kadang malas ni ubat dia pergi grounding. Saya pernah juga semalas. Lepas tu saya punya cikgu kata pergi grounding. Lepas grounding tu banyak kerja boleh buat tau. Sebab kita alirkan negatif energy dekat alam. Okay. Macam mana? Cuba listkan. Okay, sekarang. Okay, kalau you tahu. Okay, macam Ellie, you tahu. Perfectionist tu menghalang you untuk buat banyak perkara. Kan? Kita ada something lah. Bad habit yang halang kita daripada buat banyak perkara. Katakan malas. Bertangguh. Okay, you dah tahu. Kebanyakan kita dah tahu. Kita dah sedar diri, cuma kita tak bergerak. Cuba you fikir, kalaulah perfectionist ni, I hold for 1 year, adakah aku dapat capai apa yang aku nak capai? Tanya diri you, Ellie. Kalaulah perfectionist ni you hold for 1 year, another 1 year, ataupun you hold for 5 years. Adakah you akan dapat capai kejayaan yang you nak? Kalau you dapat capai, okay, proceed. Kalau you tak dapat capai, kenalah losekan sikit. Okay, overthinking. Contoh overthinking apa? Sebab I tak overthinking, so I tak tahu. Beralasan, rasa tak mau keluar daripada zone comfort. Comfort lah sangat kan. Hutang keliling pinggang ni contoh. Kadang-kadang rasa comfort tapi sebenarnya banyak komitmen yang perlu diselesaikan. Contoh kita nak bantu ekonomi family. Kita nak income yang lebih. Tapi kita kata kita comfort zone. Sebenarnya tak comfort pun. Kita yang memina bagi nampak comfort. Okay, kena layout plan, ambil masa waktu. Okay, lama mana masa nak ambil. So, you kena decide timeline. Contoh, you kata, okay, I nak decide seminggu ni saja. Dan saya baca banyak untuk overthinking ni kan. Satu, untuk overthinking, di sini, adalah seorang master tu dia kata, perempuan ni dia suka cerita masalah yang belum hadir. Faham tak? Belum ada dah cerita dah masalah. Saya gelak dengar betul juga kan. Kita macam tak buat apa-apa lagi kita. Kalau macam mana kalau tak jadi? Kita dah fikir. Macam mana kalau tak ada orang? Tapi kita dah cerita benda tu. Benda tu tak jadi lagi tapi kita dah cerita. So kita kena rationalize diri kita balik. Macam mana kalau jadi? Macam mana kalau berjaya? Ingat tak? Sempat tak? Pas sempat kan buat yang tadi? Yang apa tu? Gosok-gosok jari tu kan? Bila kita start dah negatif dah, otot kita, emotion kita semua dah ke depan dah. Roh kita dah ke depan dah. So kita kena start buat sesuatu lah. Contoh lagi overthinking. Ada benda yang kita boleh kontrol,
Ada benda yang kita tak boleh kontrol. Kita kena tanya, benda tu kita boleh kontrol tak? Kalau benda tu kalau benda tu kita beyond our control, kita tak boleh nak kontrol, kita jangan fikir. Kita serah ke Allah. Ya Allah Tuhanku, aku serah pada Engkau. Cakap senang lah kan sebab saya tak overthinking. Tapi begitulah tips-tips yang diberikan. Katakan benda tu ada part yang kita boleh kontrol, ada part yang kita tak boleh kontrol. So kita buat part kita. Yang tak boleh kontrol tu kita jangan buat. Kita biarkan. Okay. Ada kebaikan perjalanan tapi not so good. Okay. Ambil yang good saja. Ambil yang good. Okay. Install new habit, uninstall bad habit. Okay. Listkan bad habit you. Mungkin dekat buku you kalau you tak nak cerita. Tapi nanti page tu you kena koyak tahu sebab yang tu pun bawa energy juga. Okay. Listkan bad habit dan start. Macam mana nak buang bad habit ni? Kita tak boleh stop macam tu saja. Contohnya kita ada air kopi dalam cawan. Okay. Macam mana kita nak clearkan air kopi ni? Kita tuang air bersih. Tuang. Kata kita nak letak susu lah. Tuang sampai satu masa jadi kopi susu. Sampai masa susu tu jadi 20%, 50%, 80%, last sekali 100%. Faham tak? So jadi untuk uninstall old bad habit, kita kena install new habit. Contohnya macam tu lah. Contoh kalau kata ingat V-Games kan? Kita visualize benda-benda yang baik. Once kita dah visualize, story tu lah, story tu baca. Setiap pagi baca, Alhamdulillah aku dah capai. So sambil visualize, sambil feeling. Lepas tu buat gratitude journal, buat affirmation, buat exercise. Bila kita konsisten buat new habit, susu tu, kita konsisten tuang, lama-lama yang kopi tu, alah saya suka kopi. Kopi tu akan keluar dan bekas kita akan terisi dengan good habit, new habit. Okay. Sleep, wake up, breathe, eat the right way. Okay, yang ke-8, be happy. Always vibrate at high vibration. Bila kita dalam keadaan high vibration, semua yang datang ke kita best-best. Benda baik-baik, tak boleh pula overthinking. Betul? Okay. See it, feel it. Setiap malam see yourself clearly what you want to be. Baca story tu. Baca dengan feeling. Masukkan VAK yang saya ceritakan tadi. If you can see in your mind, insyaAllah you will hold in your hand. Dia macam ni. Apa yang cikgu saya cakap, contohnya. Apa yang ada dekat kita, depan mata kita sekarang ni, benda tu pernah ada dalam otak kita. Contoh, depan mata saya sekarang ada laptop, ada ring light. Ring light dengan laptop ni pernah ada dekat fikiran saya. Aku nak beli laptop untuk buat bisnes. Nak yang laju, nak yang capacity berapa. Supaya aku boleh buat Zoom, session, bla bla bla. Ada. Maksudnya ada dalam fikiran kita. Aku nak ring light supaya aku nak buat video. Ada. Contoh lain lagi. Benda-benda besar pun. Macam contohnya KLCC, KLIA. Benda tu dah ada dalam minda. Orang yang nak buat tu dah ada dalam minda Tun Mahathir. Padahal KLCC dulu padang kuda kan. Tapi dia boleh nampak KLCC. Dalam minda dia jadi KLCC sekarang. Faham tak? Apa yang you nampak dalam minda you, insyaAllah boleh diterjemahkan. Macam mana? Okay, saya cakap macam lain. Warna sikit. Apa yang you nak capai, you kena nampak dulu dalam minda you. Faham tak? Kalau you nak capai sesuatu, you nak naik pentas. Nanti datang BLNC. Okay, BLNC 2 hari bulan Mac, nanti untuk leader dan untuk NC, you boleh ajak. Boleh ajak downline you yang bukan leader pun, tiket dah start jual dekat website kan? Masa Zura. Dah start jual kat website, you boleh beli. Harga RM35 ke RM30 dah. So, you boleh beli, start beli dekat website. Ada door gift, ajak team you datang. Nanti ada stage tu, you buatlah dulu, bagi feeling jalan atas stage. So you nampak. Betul Ellie, things happen 2 times. Satu dalam minda kita, satu dekat depan mata kita. Okay. Contoh, ada orang kata macam mana nak contoh kata okay, income sebulan 10,000. Okay. Macam mana nak feel it, see it. Sebab dia fikir 10,000 tu dia nak belanja macam-macam. Di sini. Ataupun nak fikir jadi jutawan. Kalau you jutawan hari ni, kalaulah dalam akaun you ada 1 juta, how do you feel?
Macam mana you feeling you, macam mana action you. You bangun tidur macam mana? You bangun tidur lah a new day ataupun wah jutawan bangun menari dulu ke. Macam tu lah. You action dulu. You feel dulu. Ataupun masa you buat kerja anak kacau. Tapi you ada juta-juta dalam akaun you ni. Anak kacau tak apa. Stop sekejap. Layan anak sekejap. Sekarang anak kacau pun boleh tak pergi ibu buat kerja ni. Kan. So feel it and see it. Feeling tu, action tu dah kena ada. So macam mana diri you kalau you ada 1 juta dalam akaun you. Macam tu lah. Macam mana feeling you kalau you ada income dengan checklist 10,000. Yang tu yang you kena feel. Okay, tu saja kelas kita malam ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak? Cuba komen sikit faham? Dapat? Mana handphone ibu sayang? Sini. Faham tak? Cuba komen faham? Kalau tak faham, sekejap. Saya ada tengok tadi soalan Master Aina sekejap. Memang nak jawab last-last. Okay. 8 aspek ni boleh jadi point untuk vision board juga Kak. Kan Kak boleh sebab ada ramai yang bila tanya impian tak boleh nak tulis. Boleh vision board. Tapi dekat vision board tu macam ni. Dekat vision board kadang-kadang orang buat vision board tapi tak capai-capai sebab dia tak ada feeling. Tengok tak ada perasaan. Bila kita tulis story ni dia akan ada perasaan sebab sini VAK apa yang kita nampak, kita dengar dan kita rasa benda tu akan stimulate kita punya subconscious mind, insya-Allah benda tu akan jadi. Tapi kalau kita tengok tak ada perasaan, just tengok tak ada apa-apa maksud, benda tu tak jadi. So bila you tengok vision board tu pun you kena ada feeling. Syokna dapat ni. Dan selalunya vision board tu dia lebih kepada boleh nak buat 20-24 saja, boleh nak buat untuk 2-3 tahun, ada orang buat sampai 5 tahun kan. So yang ni kita target untuk 20-24 saja. 20-24 dulu. Faham? Alhamdulillah. Okay. Ada siapa-siapa tak nak tanya lagi? Ada siapa-siapa tak boleh submit ke master masing-masing? Surat tu macam affirmation tapi panjang. Eli dah siap ke story you 20-24? Kena buang ni perfectionist ni. Okay, ada beberapa. Okay, kalau tak ada apa-apa, boleh start lah tulis. Kan you pergi pantai hari-hari kan Eli? Okay. Ivy faham? Faham? Okay. Start buat point dulu. Malam ni start buat point dulu. Ada apa-apa master-master ada nak tambah tak? Master Zura ke? Master Farina ke? Master Aina ke? Master siapa? Master Mariam? Master Afni? Okay, kalau tak ada tambah. Okay, ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, saya nak remind, mungkin master-master you dah bagi tahu, untuk leader, kita ada personal group growth punya challenge, top 10 dan top 5. So, siapa yang efektif pada bulan 12 hari tu, yang dah tahu, okay. Terus pecut. Yang belum tahu, boleh tanya master-master masing-masing. Sebab hadiah dia adalah top 10 dapat handbag, top 5 dapat tudung tak. Okay, siapa yang efektif bulan 12 hari tu. Okay, yang kedua adalah BLNC dan NC. BLNC dan NC pada 2 Mac. BLNC untuk leaders, you check email you, buat confirmation. Untuk NC, open to all dan you boleh ajak team you, siapa-siapa yang baru nak mula bisnes boleh. Yang ketiga apa dia? Aku dah lupa. Okay, yang ketiga saya nak offer untuk terapi. Siapa yang nak buat terapi dengan saya open. Bermula daripada 1 Februari nanti, saya open untuk 10 slot terapi. Untuk siapa yang macam nak install atau programming, nak buang perasaan-perasaan yang tak best, nak install dalam diri perasaan-perasaan yang best, boleh one to one. Harganya 279, tapi saya bagi free untuk 10 orang pertama. Dengan syarat, you kena submit my story. Siapa yang submit awal 10 tu, I bagi free. Okay. Boleh?
untuk hipnoterapi. So insyaAllah saya nak settlekan bulan 12. 10 orang tu bulan 2. Siapa yang dah siap boleh tangkap gambar bagi kat saya. Master, saya nak terapi percuma. Okay. Siapa yang tak ada boleh buat, saya bagi masa sampai bolehlah sampai kalau kata 10 orang saya dah tutup lah. Sampai di hujung minggu ni 10 orang, cukuplah 10 orang. Tapi kalau kata dalam minggu ni tak cukup 10 orang, saya buka lah sampai cukup 10 orang. Yeah. So you kena buat as of bukan untuk saya, bukan untuk Master Zura, bukan untuk Master Tira, Master Ainul, Master Afni, Master Maria, Master-Master yang ada malam ni, bukan. Tapi untuk diri you sendiri. Untuk you sendiri berjaya, untuk you sendiri yang lebih jadi lebih baik. Macam saya kata tadi kan, ayat pertama yang kita tengok tadi macam mana Saidina Ali kata, siapa yang lebih baik daripada hari ni orang beruntung, siapa yang sama. Sama, tak buat apa-apa, gitu-gitu je lah orang yang rugi. Siapa yang teruk daripada tahun sebelum tu adalah, hari sebelum tu adalah orang yang terlaknat. So, semua dah decide untuk jadi orang yang lebih baik. Okay? Kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Faham? Kita sudahi kelas kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best untuk Januari. InsyaAllah Januari ni sale jutawan ada improvement berbanding bulan lepas. InsyaAllah lebih baik lagi. Assalamualaikum semua.